relax dulu. Bodohlah cakap macam tu kan. Wartawa min dinillahil qawim waltazama siratahul mustaqim. Seorang yang amat mendahagakan agama Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang amat melazimi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dialah sahabat yang bernama Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nasha'a Shaddad bin Aus fi usratin bazalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salamuhu alaihi kullama tastati'uhu min ta'yidin wa nusratin. Shaddad bin Aus dibesarkan dalam sebuah keluarga yang mana keluarga ini menghabiskan segala-galanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atathu sa'ira ma tamlikahu min taqatin wa aunin. Keluarga Shaddad bin Aus ini keluarga yang orang panggil apa? Bergolok gadai semata-mata untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup setakat harta tak ada benda lah, hatta nyawa pun sanggup dikorbankan semata-mata untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jenis keluarga yang sembarangan, ya, orang yang amat kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa abuhu Aus bin Thabit, bapanya bernama Aus bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kana ahada rijali sab'ina allazina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah. Bapa dia ni salah seorang daripada 70 orang yang datang ke Mekah untuk berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam bai'ah Aqabah. Ya, yang kita dah biasa cerita kan, bai'ah Aqabah yang kedua, 70 orang datang ke Makkah bertemu dengan Nabi, berbai'ah dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan berbai'ah akan mempertahankan Nabi SAW dalam apa keadaan sekalipun. Maka bapa dia ni antara orang yang ada pada malam tersebut, di antara 70 orang sahabat yang datang. Wa ahaduhu, dan mereka berjanji dengan Nabi SAW ala ayyamna'uhu huwa wa man ma'ahu, untuk mempertahankan Nabi dan orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW, mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa auladahum, sebagaimana mereka mempertahankan isteri-isteri dan anak-anak mereka di Madinah. Maknanya kita akan pertahankan Nabi macam mana kita pertahankan diri kita, anak bini kita. Macam mana kita sayang dekat anak bini kita, kita pertahankan sungguh-sungguh, begitulah bahkan lebih lagi kita wajib pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabarra Aus bin Thabit bima ahadallahu alaihi. Lalu bapa dia ni Aus bin Thabit melaksanakan janjinya kepada Allah dan Rasul. Wa badhala fi sabilil Islam wa dhalla yujahidu ila janibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa berjuang berjihad dia dengan Nabi hatta stushhida yauma Uhudin, sehingga akhirnya beliau gugur syahid dalam peperangan Uhud radhiyallahu taala anhu, muqbilan ghaira mudbirin, dalam keadaan mara tidak berundur, wa madha ila jiwari rabbih radiyan mardiyan, dan beliau mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bapa dia, ya, bapa kepada Shaddad, syahid di dalam peperangan Uhud. Wa ammuhu, adapun pakcik dia. Pakcik dia bernama Hassan bin Thabit, syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakcik dia bernama Hassan bin Thabit, merupakan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hassan bin Thabit ni tuan-tuan, dalam sahabat Nabi, dia ni orang seni lah, orang yang suka berqasidah, ya beryahanana, lebih kurang macam tu. Jadi benda tu tak ada masalah kan? Jangan kita nak, kadang-kadang tu lah aku bimbang juga kan, kita pasal apa, pasal kita tengok penganjur tu kita tak berkenan, ya hanana tak ada masalah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disuruh kan.
Kita tak berkenan dekat penganjur, tapi kita tersilap, kita belasah dengan selawat-selawat, kau kata kau nak marah ke selawat. Tu yang bahaya tu. Jadi bagi saya senang aja. Benda majlis selawat ni benda yang bagus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Maka wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dengan selawat dan mengucapkan salam kepadanya. Dalam Quran itu satu-satunya arahan yang Allah mulakan dengan diri Allah. Sembayang Allah kata wa aqimus salat, Allah kata dirikan sembayang. Kan? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan kepada kamu puasa. Sembayang, puasa, berzakat, haji, wajahidu bi amwalikum, berjihad. Semua Allah kata ke kita, korang kena buat, korang kena buat, korang semua kena buat. Bila time selawat, Allah mulakan dengan diri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah kata. Allah, malaikat berselawat ke atas Nabi. Baru Allah bagi arahan dekat kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main. Majlis selawat ni jangan main-main. Memanglah kita nak marah. Kadang bagi aku tak payahlah nak marah. Manalah tahu dengan berkat selawat tu terbuka hati nak pakai tudung, kan? Alhamdulillah. Walaupun ialah sekejap buka, sekejap tutup, biarlah. Lantaklah dia menjawab lah besok depan Allah. Dia berasa kebal sangat kepala. Contoh, aku tak kata ke siapa ni, aku sebut umum. Kemungkinan insya-Allah majlis tu ada keberkatannya. Dan memang ada keberkatannya. Jangan tak payah gaduh. Ni tak bergaduh kat Facebook. Lepas tu bahaya tau benda macam ni. Ana bimbang orang yang anti majlis selawat ni, dia dalam keadaan dia tak sedar, dia dah menimbulkan rasa kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau jangan main-main tu tak. Lepas tu ada pula nganjing. Kenapa dia buat gini ya? Ya hana kan dia. Orang dah feel, kau tahu tak? Dia dah rindu sangat nak jumpa Nabi. Seakan-akan dia bayangkan Nabi tu ada depan dia. Salah ke benda macam tu? Salah ke? Dia kata bid'ah, dia kata. Payah tu lah kan. Bid'ah ni elok kau bagi lutut khasyah macam tu je. Lepas tu majlis selawat, kita duduk dah tak payah berdiri, dia kata. Bid'ah juga berdiri ni. Oh, gitu pula. Kenapa pula? Sebab dia kata kita masa tahiyat pun kita duduk je, tak berdiri. La ilaha illallah. Kan? Tahiyat kan kata Allahumma assalamu alayka ayuhan nabi kan. Jadi kata tu kita selawat, tapi kenapa kita duduk tak berdiri? Dia duduk kias kat situ. Itu dia panggil amrun ta'abudiyun. Nabi ajar macam tu lah. Luar sembahyang salah ke? Kan kita buat majlis maulid, lepas baca-baca berjanji tu, contohlah kan, kita kata okey, selawat sama-sama tuan-tuan, kita berdiri ramai-ramai. Berdiri, salah ke? Tak ada hormat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia pun bawa hadis kata Nabi tak suruh dan Nabi tak suka orang berdiri hormat pada dia. Okeylah, kita baca dalam kitab fiqh lah hukum dia, payah sangat. Tuan-tuan, dalam kitab I'anatul Talibin juzuk ketiga aku lama tak baca kitab fiqh ni. Jadi dia kata kat sini, wa yusannu taqbilu yadil hayy li salahin aw nahwihi min al umuri diniyati. Okey, dia kata ma min muslimin yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahumma qabla an yatafarraqa. Mana-mana orang Islam yang bertemu, dua orang Islam yang bertemu, kemudian bersalam-salaman, kecuali Allah ampunkan dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Kan kita selawat salam tu, kawan kita digugurkan dosa kita sebelum sempat kita berpisah. Dia ampunkan dosa. Wa tukrahul mu'anaqatu wa taqbilu fi ra'si illa liqadim min safarin. Cuma dia kata makruh kita berpeluk ataupun kita mencium dahinya kecuali kalau orang tu baru balik daripada musafir. Kau balik pada haji, balik pada umrah kan, ataupun selamat daripada kapal terbang jatuh kat laut, hidup lagi, contohlah kan. Tu tak apa kau nak cium kepala dia, tapi kalau lepas-lepas sembahyang tak payah menyusahkan orang nanti. Wa yusannu taqbilul yadil hayy li salahin, dan disunatkan cium tangan orang-orang yang baik, li salahin,
kerana orang ni orang yang saleh, ataupun orang-orang yang menjaga agamanya, ataupun kita cium tangan dia dengan sebab dia ni orang, kita cium tu bukan dengan sebab harta dia tahu, bukan dengan sebab jawatan, bukan dengan sebab dia masyuk, tak. Tapi ku hormat dengan sebab ilmu dia, zuhudnya. Wa yukrahu zalika li ghaniyin aw nahwihi, tetapi makruh kita cium tangan orang kaya. Orang kaya makruh cium tangannya, ya, jangan dicium. Kecuali kalau orang kaya tu anak dia anak dia cium bapak dia, lantaklah kan, tu anak dengan bapak. Jangan pula anak kata makruh cium tangan abah sebab abah orang kaya. Apa kata kurang sambal punya budak. Wa yusannul qiyam li ahli al-fadl ikraman la riya'an wa tafkhiman. Disunatkan berdiri bagi memuliakan orang-orang yang mulia, mana orang-orang yang berilmu, bertakwa, alim ulama, ikraman menghormati mereka, la riya'an, bukan kerana dia yang minta berdirilah kan, dia sendiri minta berdiri, macam tu tak payah berdiri, tapi kita berdiri dengan sebab menghormati orang ni, wara, ulama-ulama, tok guru dan sebagainya, sunat kita berdiri. Wa kataba al-Bujairimi, dan salah seorang ulama Syafi'i yang terkenal, Syekh al-Bujairimi sebut, qauluhu wa yusannu al-qiyam li ahli al-fadl, disunatkan berdiri bagi orang-orang yang mulia, makna mulia segi agamanya, tidak menafikan hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, man ahabba an yatamathala an-nasu baina yadayhi qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi ada sebut satu hadis, sesiapa yang suka orang berdiri kerana dia, mana kita suka bangga orang berdiri. Kita ada perasaan macam tu, nak orang hormat kita, kita masuk majlis orang berdiri belaka, kita pun rasa semacam kembang semangkuk aja. Yang pesen macam ni Nabi kata apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempatnya dalam neraka. Ya, sebab tu majlis-majlis rasmi tu tuan-tuan kena tengok juga. Kalau kita hormat kerana ilmu dia, kerana kita kenal orang ni orang bertakwa, orang yang zuhud, orang yang sekian, boleh kita berdiri. Dan dia pun tak minta. Ya. Tapi kalau memang dah protokol macam tu, kalau kita berdiri tak berdosa kita ni. Tapi yang minta berdiri tu, itu Nabi kata kau sediakan tempat dia dalam neraka. Li'annahu mahmulun ala man ahabba ayyuqamalahu, maka hadis tersebut berkenaan dengan orang yang memang suka supaya orang berdiri untuk dia. Wa qad ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara ashabahu an la yaqumu idza marra bihim. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi cakap dekat para sahabat, kalau aku lalu jangan berdiri, duduk je. Kan sahabat duduk kat tepi-tepi jalan dekat pasar-pasar ni kan. Sembang, Nabi lalu. Nabi lalu, bangun. Kan? Jadi sahabat ni nak memuliakan Nabi lalu bangun. Nabi kata, tak payah duduk, tak payah bangkit. Kan? Nabi kata macam tu, baru sahabat ni tak berdiri, duduk belaka. Jadi puak-puak ni yang tak suka berdiri masa selawat, dia kata ni hujah dia orang ni. Famarra yawman bi Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari Nabi ada dalam satu majlis, Hassan bin Thabit pun ada sekali. Bila Nabi lalu, Nabi kata, duduk. Hassan seorang tak duduk. Kau pasal tak duduk? Nabi kata. Hassan ni penyair, dia pun kata, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul furud ma huwa mustaqim, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yaqumu. Waqad aqarrahu sallallahu alaihi wasallam ala zalik. Ya, dia berdiri, dia kata apa? Qiyami lil azizi alayya fardun. Berdirinya aku untuk orang yang mulia bagi aku fardu. Dia kata macam tu. Wa tarkul furudi ma huwa mustaqim, dan meninggalkan kefarduan itu benda yang tak elok. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku pelik kalau orang tu faham, ya. Yara hadzal jamal. Orang ni faham, orang ni gerti. Dia tengok satu benda yang amat cantik. Benda tu siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kecantikan, kemuliaan Nabi di sisi Allah, yang Allah kata apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat sebutan nama engkau. Allah sendiri
angkat sebutan Nabi SAW. Takkanlah kita berdiri pun nak berkira, nak bergaduh, tak payah berdiri, duduk sudah. Aduh, bengang betul aku. Kan? Kadang-kadang benda-benda macam ni akhir zaman tuan-tuan jadi gaduh benda macam ni. Siapa ajar aku pun tak tahu. Apa payah sangat? Tu kan jadi budak jadi kurang ajar tu. Bila ustaz ke cikgu masuk kelas buat dek belaka. Bangkitlah hormat ilmu guru yang mengajar kau ni. Kenapa tak bangkit? Bid'ah. Dah diajar kecil-kecil benda macam tu. Melahirkan anak-anak murid yang kurang hajar, yang tidak ada adab. Maka Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Nabi kata tak payah berdiri. Dia berdiri juga. Nabi kata kenapa kau berdiri? Dia pun baca syair ni. Qiyami lil azizi alayya fardun. Bagi aku berdiri kepada orang yang mulia macam kau ya Rasulullah fardun. Wa tarkul furudi laisa huwa mustaqimu. Meninggalkan benda yang fardu, benda yang tidak elok ya Rasulullah. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku pelik bagi orang yang ada akal dan faham. Yara hadzal jamala wa la yaqumu. Melihat benda yang mulia, benda yang cantik tapi tak berdiri. Bila Hasan bin Thabit sebut benda macam ni, Nabi akui boleh berdiri, tak masalah. Ya. Maka sunnah Nabi ni sunnah qauli, Nabi cakap, fi'li, perbuatan Nabi. Yang ketiga ikrar, Nabi akui. Nabi tak buat, Nabi tak suka, tapi bila Hasan bin Thabit buat, Nabi tak marah. Okey, Nabi kata. Kan? Dia panggil apa? Ikrar. Maka boleh menjadi hujah. Boleh kita berdiri bila selawat Nabi SAW. Macam makan biawak dhab lah kan. Dalam satu peperangan, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, time makan tengah hari, dia bawa biawak dhab, barbecue, baik punya. Kan? Dia ajak Nabi, Nabi tengok, kan? Nabi gitu je lah. Nabi tak makan pun, tapi Nabi biarkan. Dia panggil apa tu? Ikrar. Kalau benda tu haram, benda tu tak boleh, Nabi kata, kau ni apa? Macamlah binatang lain tak je? Biawak juga engkau makan? Nabi tak kata, Nabi senyap. Bila Nabi buat macam tu, mana apa? Ikrar. Itu pengakuan. Nabi mengiktiraf perbuatan itu boleh. Maka berdiri time majlis selawat amat dituntut. Kita umat yang jauh dengan Nabi SAW kena menunjukkan sayang kita kepada Nabi SAW. Kan? Kalau tak boleh pun tunjukkan. Orang kata berlakon, cuba kau kena tunjuk. Macam kita biasa cerita kan, bila Nabi dengan Abu Bakar menangis, bila Allah Ta'ala tidak menerima keputusan Nabi dan Abu Bakar untuk membebaskan tawanan perang Badar kan. Jadi Nabi menangis, Abu Bakar menangis. Tiba-tiba Umar lalu. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Lepas tu dia tengok Abu Bakar menangis. Mana Haji Abu Bakar boleh menangis ni? Mana Abu Bakar sekarang dia tengah share perasaan dengan Nabi. Dia boleh menangis dengan Nabi. Maka apa kata Umar? Fa illam abki tabakaitu li bukaikuma. Kalau aku tak boleh nak menangis betul-betul, aku akan buat menangis ya Rasulullah. Pasal nak berkongsi perasaan dengan kau ya Rasulullah. Tabakaitu li bukaikuma. Maknanya tuan-tuan, kalau tabakaitu mana air mata tak keluar, bunyi macam tu. Kalau kita aku sepak bukan kau menganjing ke aku apa? Kalau gitulah kan. Tapi tak, itu nak sebut hubbu ashabi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya sahabat dekat Nabi. Gitu. Kadang-kadang itulah yang jadi akhir zaman ni. Tulis kat surat khabar lah macam-macam. Jangan berlebih-lebihan memuji Nabi sampai tahap mendewakan. Kau tapak mengengkau baru tahu kurang hajar cakap macam tu. Payahlah tuan-tuan waktu akhir zaman ni kan. Dia cakap tu dia tak fikir risiko ke? Aku bimbang kau tulis benda tu ada kesan dekat hati kau tu tak? Sikit lama-lama kau jauh dengan Nabi SAW. Kau jangan main-main. Jadi tuan-tuan, pakcik kepada Shaddad bin Aus ini Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu merupakan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah? Buat je nasyid, buat je lagu puji Nabi. Wa zaidu anhu bilisan, seorang yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lidahnya. Kana ahadda 'alal musyrikin min murhafati suyuf. Lidah Hasan bin Thabit ini lebih tajam daripada mata pedang bila berhadapan dengan musuh. Jadi orang kafir ni tuan-tuan, antara cara dia nak lawan Nabi selain pada berperang, dia buat lagu, buat syair kutuk Nabi SAW. Jadi bila orang hantar laporan, ya Rasulullah, dengar-dengar ada lagu baru kutuk engkau ya Rasulullah. Hasan bin Thabit kata, macam mana lagi dengar? Ada dengar. Dia buat satu lagu qasidah lawan balik
kutukan tersebut. Ini peranan sahabat yang Allah berikan kepada darah seni. Jadi sahabat Nabi ni macam-macam. Yang bekeng ada, yang sederhana ada, yang very cool pun ada, yang seni pun ada. Ada belaka. OKU bukan orang kuat UMNO ya. Mana orang kurang upaya pun ada. Ada belaka Syekh. Ya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Wal mudafi' anhu bi bayanin, dan dia akan pertahankan Nabi SAW dengan syair-syair yang luar biasa. Kana asyadda 'alal kuffari min waq'i sihami fi ghabashi zalam. Bila Hasan bin Thabit mengeluarkan syair-syairnya, dia lebih hebat daripada serangan anak panah pada waktu malam. Itu peranan sahabat yang mahir dalam bidang kesenian radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi kita kena open lah kan. Bila orang buat maisawat, kita pergi tak ada masalah kan. Ada makan free, alhamdulillah kan. Pergi duduk sekali, tak ada hal punya. Macam bagus benda tu. Cuma kita dah pesan banyak kali kan. Jangan kita lepas pada selawat tu sekadar tu sahaja. Kita tinggalkan perjuangan Islam. Maka tak betul lah macam tu. Sebab Nabi ada negara. Nabi dengan para sahabat berjuang berjihad. Ya, bila kita duduk majlis selawat ni, faham tak? Bila kita duduk majlis selawat ni tuan, kita sayang ke Nabi. Macam mana Nabi sayang dekat para sahabat dia. Dan kita kenangkan bagaimana sacrifice Nabi dahulu mempertahankan Islam. Baru real. Sebab tu selawat tu bukan sekadar memuji Nabi. Bahkan kita kena cipta pula selawat menunjukkan kehebatan perjuangan Nabi, kehebatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketukuhan jihad mereka. Tu baru jadi semangat. Ya, cuma masalah kita bila kita main ya Hanana ni gembira. Dia benda yang orang panggil apa? Benda happy lah, benda touching, tapi dia tidak ada semangat jihad. Tapi tak jadi masalah. Tapi lebih afdal, lebih elok, lebih kau pelbagaikan. Ya, yang lembut pun ada, yang unsur jihad pun ada kan, macam kita dah biasa sebut tu kan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah nahnu alladhina bay'u muhammadan ala al jihadi ma baqina abadan laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzil sakinatan alaina wa in aradu fitnatan abaina. Nyanyi ramai-ramai 50,000 orang, kenangkan sejarah Perang Khandak, tak meremang bulu roma Syekh. Seakan-akan kita sekarang berhadapan dengan Perang Khandak, kita berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena pelbagaikan majlis selawat, benda yang bagus. Ya, jauh lagi bagus daripada kau panggil K-pop, popcorn dan sebagainya tuan-tuan. Waqad utiha li Shaddad bin Aus fawqa dhalika ma lam yutah li ghairihi min syubadil Madinah. Dan Shaddad bin Aus dikurniakan lebih daripada itu. Bapaknya gugur syahid, pakciknya seorang penyair, bahkan apa yang lebih, faqad kutiba li baitihim syarafu istidafati Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah mentakdirkan ketika berlaku peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah ini, antara orang-orang yang dipersaudarakan, orang Mekah yang dipersaudarakan dengan orang Madinah. Shaddad bin Aus orang Madinah. Kan Nabi kan pilih kan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Bilal bin Rabah dengan siapa lupa nama, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tak ada orang. Jadi dia pun sedih, ya Rasulullah, orang lain semua ada keluarga angkat, ana tak ada ke? Nabi kata, akulah keluarga angkat kau. Lagi best Nabi SAW. Jadi dibagi macam tu. Kelebihan yang diberikan kepada Shaddad bin Aus apa dia? Istidafati Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi Ruqayyah itu menjadi anak angkat kepada keluarga Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Wa istidafati zawjiha at-taqi an-naqi al-barri Uthman bin Affan dhi nurain zawji libnataini wa sahib al-hijrataini. Bukan sekadar itu, bahkan suami isteri ni Uthman bin Affan dan isterinya Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ditadikan Allah menjadi tetamu ataupun anak angkat, adik-beradik angkat, bahasa kita lah ya, saudara angkat kepada keluarga Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Beruntung.
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار, ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan al-ansar, ikhtara walida Shaddad bin Aus liyakuna akhan li sihrihi Uthman bin Affan. Nabi SAW menjadikan bapa kepada Shaddad ini bersaudara dengan Uthman bin Affan, menantu Rasulullah SAW. Wa kama ikhtara Shaddad litanzila ibnatahu Ruqayyah fi jiwariha, manakala mak Shaddad pula disaudarakan dengan Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiya Uthman wa zawjatahu fi kanafi hadzal baitil mu'min min karim ri'ayati. Maka Uthman bin Affan dan isterinya Ruqayyah radhiyallahu taala anhuma diberikan layanan yang cukup mulia, layanan yang cukup, orang kata, dihormati keluarga Nabi SAW. Uthman bin Affan ni tuan-tuan, Nabi kata, kalau aku ni ada 40 orang anak dara, 40 aku kahwinkan dengan Uthman belaka. Meleleh hello sahabat lain dengar aku tu tak? Apa hebat sangat Haji Uthman tu. Jangan main-main Haji Uthman. Sebab dia ni Allah beri kepada sifat malu. Antara sifat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dia mempunyai sifat malu yang amat sangat. Wallahu alam. Maknanya kalau kahwin kan, mati. Ada lagi anak Nabi, kahwinkan lagi dengan Uthman. Mati pula nombor 2, kahwinkan lagi, kahwin sampai 40 orang. Semua dapat dekat Uthman bin Affan belaka. Wa qad tayassara li Shaddad bin Aus bisabab silatihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab hubungan rapat keluarga Shaddad bin Aus dengan Nabi dan juga menantu Nabi ni, menyebabkan Shaddad ni ada kabel yang kuat tuan-tuan. Kabel yang cukup kuat untuk mendapatkan apa? Projek, tender, AP, no, untuk mendapatkan ilmu. Tu. Ya. Kita kabel ni kita biasa dengar kat negara kita untuk dapat projek lah, kabel kan. Tapi dekat Syria masa kita belajar dulu, kalau contohlah Ma'had kan, kita nak masuk dekat Ma'had, tiba-tiba kita sampai lewat Ma'had tu dah penuh dah. Dengar-dengar tak ada harapan, dah tutup. Ya, pendaftaran semua dah tutup. Masa itulah kita terpaksa guna kabel. Macam mana? Jumpa Tok Guru lah. Jumpa syekh-syekh dekat masjid-masjid ni, minta dia tulis tazkiyah, dia panggil. Syekh, tolonglah aku nak masuk Ma'had ni, tapi dia kata Ma'had tu dah penuh, tolonglah. Syekh tu kata, Syekh Ismak, nama kau siapa? Dia pun tulis. Dia kata, aku harap kau muliakanlah budak ni yang datang daripada jauh. Terimalah dia sebagai pelajar di Ma'had kau. Pendek dia cakap. Dia pun sign, zaz, cop, baik punya. Kita hantar dekat sekolah tu, mudir dapat, ini syekh ni kau jangan main-main. Terus, tafaddalu. Terus diterima. Tu kabel kat Syria tuan-tuan, untuk mendapatkan ilmu. Ya. Tapi kalau kau periksa lingkup, no kabel. Kan? Kau ingat boleh share, Anas sudah lingkup. Kan? Hantar lingkup, pergi mampus semental lah. Kalau kau lingkup, kau jangan nak mengada-gada nak kabel. Belajar okey. Lingkup, no, tak ada kabel. Pergi kelas lewat, tak ada kabel je. Kita ingat masa belajar dulu, kita naik, sana dia panggil servis tau, van lah, pengangkutan awam tu van dengan bas. Tapi pergi dekat Ma'had tu naik van lah. Kita kejar van, kita rasa memang dah lewat ni. Kita naik pada bam, naik, tak tengok dah kiri kanan, duduk terus berdemur tengok tepi, alamak syekh aku. Waduh, dia pun dah ada tengok ada. Kan? Syekh pun ada juga dalam van, senyap lah kita ni kan. Malu-malu, sengih-sengih. Elok van tu sampai kat sekolah, dengan syekh pun berlari, kau tahu tak? Takut lewat masuk sekolah. Sampai macam tu dia punya jaga timing waktu dia. Ma'had lah yang saya ingat, Ma'had memang dia tak bagi can. Yang tukang jaga pintu Ma'had nama Abu Mahmud rahmatullahi alaihi. Meninggal dah orang tua tu. Orang tua sungguh. Kan? Dia punya badan tu, dia kalau kat surau ni, Haji Bahrum lah, ada Haji Bahrum. Macam tu lah. Nah, dia punya Haji Bahrum tu kan macam tepi, badan smackdown tu, tough tu. Kan? Dia kalau dia lari pada ujung ke ujung tu kan, lantai Ma'had ni simen licin gitu. Dia punya slipper tu macam skit. Macam tu. Kalau dia kata, ting tong, kita tekan loceng gate asrama apa ni, sekolah ni, dia berlari,
Orang tu nak khabar Abu Mahmud tu. Kalau dah lewat, kau duduklah kat luar tu. Biasa kalau budak Rusia, Czechoslovakia, budak Arab memang tak ada harapan nak masuk, so duduk kat luar. Tapi bila kita tekan orang tu tengok Malaysia, dia tengok muka Melayu mesti dia bagi masuk punya. Ni kelebihan muka Melayu tuan-tuan yang Allah bagi. Ya. Dia muka welfare, nak kata macam mana. Muka lain payah nak masuk, muka kita dia mudah, kesian tuan-tuan. Okeylah, itu cerita bab kabel ya tuan-tuan. Kama atahat lahu silatuhu bin Nu'man bin Uthman bin Affan. Ayakhuzal ilma min asfa manahilihi hatta qala anhu Abu Darda, menyebabkan dia ni bila yalah mau tak untungnya dah keluarga rapat dengan Nabi. Allah, untunglah Syekh, orang rapat dengan ulama ni untung sungguh kan. Sebab tu rugi tau kalau kita ni ada peluang. Contohlah kita ni berbesan ke, bermenantu ke dengan ulama mana-mana, kita tak ambil peluang dengan dia, rugi je lah hidup kita. Rugi sangat-sangat ya. Rugi. Cubalah. Sebab tu korang kena baik dengan aku. Aku menantu Tok Guru dah kan. Jadi korang nak ilmu kena baik dengan aku, kena belanja aku rajin-rajin. Boleh dapat ilmu. Wa inna. Okey, jadi Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu ni gunakan peluang hubungan baik keluarga dia dengan Nabi, menyebabkan dia rajin belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Darda kata, inna likulli ummatin faqihan, setiap umat itu ada orang yang faqih, wa inna faqiha hadhil ummati Syaddad bin Aus al-Ansari, dan sesungguhnya orang yang paling faqih di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syaddad bin Aus al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kama atahat lahu silatu bi Uthman bin Affan yatamarras 'ala al-ibadati waz-zaharati, dan dia berpeluang merapatkan hubungannya dengan Uthman bin Affan sehingga dia sentiasa, dia masa Uthman duduk kat rumah dia masih orang panggil apa, nak kata budak tak budak lah, kira bujang lah macam tu ya. Orang kata belum dewasa lagi. Dia dah perhati dah Uthman ni masa dia duduk dekat rumah dia, tiap-tiap malam beribadat, qiyamul lail, berzikir kan, dia perhati je. Jadi dia ni secara diam-diam dia ikut benda tu, tiap-tiap malam dia ikut belajar. Fabalagha fi hadzal maidan sya'wan lam tabluhu illa qillatul qalilati min as-sahabatil kiram, maka Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu yang asalnya langsung tak ada kena-mengena dengan Nabi kan, Nabi orang Mekah, dia orang Madinah, tapi nak khabar rezeki dia bila berlaku peristiwa hijrah, tak pasal-pasal hubungan dia cukup rapat dengan Nabi dan keluarga Nabi SAW. Jarang orang berdapat benda macam ni. Untung. Ya. Sebab tu Allah kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, tentang nikmat yang Allah kurniakan pada kau, ceritakan, share dekat orang kan. Macam saya ceritalah kat tuan-tuan je, bukan saya na'udzubillah, ya Allah minta Allah ampunkan dosa saya lah ya. Amin. Macam Syekh Quraim, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita ni kalau kat Syria dulu-dulu nak jumpa dia orang, bukan kata berangan lah, memang payahlah nak jumpa. Pasal anak murid ni semua level-level wali-wali belaka kan, hebat-hebat, alim belaka. Kita ni, anak Syekh Quraim mana tak pernah tengok kat Syria. Anak tak pernah tengok, dengar nama je. Takut nak pergi jumpa dia tu. Syekh Quraim, Syekh Muhammad Sukari, orang alim-alim belaka ni. Syekh Ali Sabuni, kau jangan tanyalah, pasal dekat Syria memang tak ada dah dia kena buang negara lama dah. Dengar nama saya begitu. Dan kita pun tak pernah sangka, kita pun tak pernah menyangka kan, bila kita buat kerja, sekadar kita buat ni kan, tolong sikit-sikit ni, Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita boleh jumpa ulama ni. Allahu Akbar. Nikmat. Ini mak rempit depan aku ni, berapa orang mak rempit ni kan. Mak rempit je super baik. Tak ada Allah, bila Syekh Sabuni datang, dia pergi sambut ke airport kan, masa malam program besar itu, duduk sebilik dengan Syekh Sabuni. Ni semua geng-geng super baik belaka ni, muka semua Masya Allah, mengerikan belaka muka ni. Tapi dia dapat orang panggil apa, taujihat, dia dapat tazkirah yang bukan semua orang dapat benda tu. Berapa orang malam tu Syam? Geng-geng super baik kau tu? 15 orang.
Syekh Sobuni bagi taklimat untuk sebaik saja tuan-tuan. Kau ingat senang apa nak dapat macam tu? Kan? Sebab tu macam ada seorang jemaah kita section 7. Masa dia pergi haji baru ni. Jadi bila Syekh Sobuni, dia bila datang Zain kenal Zain kan? Zain sihat kita tu lah. Zain ni subhanallah lah. Macam tuan-tuan lah senang ceritanya ya. Baik belaka tuan-tuan ya, alhamdulillah. Amin. Baik belaka tuan-tuan. Cuma rezeki lain-lain lah, tak sama kan. Jadi bila Syekh Saudi datang, Zain tu lagi sepatah haram tak kerti cakap Arab. Yang dia faham ni Assalamualaikum, dia faham. Itu je. Lepas tu Syekh sengih, aku sengih, gitu je. Jadi bila dia layan, dia bawa Syekh pergi kedai makan dia kan. Sampai Syekh Saudi tu terkenang-kenang. Bila anda pergi umrah, Syekh Saudi kata, "When Zain? Zain mana tak datang?" Kan. Lepas tu bila dia pergi haji baru ni, Syekh Saudi nak jumpa dia. Mutawif ni pelik. Macam mana abang boleh kenal Syekh besar ni? Mutawif pun tak pernah jumpa kau tu tak? Mutawif pun tak lepas nak jumpa Syekh Sabuni. Kau ingat senang apa nak jumpa orang tua pula, ulama besar tu kan? Kau ingat senang ke? Dia kata, Zain nak jawab pun tak reti. Dan dia cakap Arab pun tak reti kan? Dia macam tu je lah. Tu orang panggil rezeki masing-masing ya. Alhamdulillah. Ya. Orang jemaah kita surau ni pun, kita tahu yang ulama Syekh Sabuni dah pergi rumah dia ziarah. Alhamdulillah. Ni kita kena ambil peluang. Jangan besok kat padang mahsyar tak ada langsung masa kau hidup berkawan dengan ulama. Allah, ruginya lah hidup kau. Kan rugi hidup kita Syekh. Yang ada berkawan dengan sipulan tu ada. Dengan ulama tak ada peluang. Rugi kita. Jadi bila saya ni tuan-tuan, tadi Allah buat benda yang tak seberapa ni Allah bagilah nikmat bertemu ulama, dapat jumpa, dapat bersalam, bersembang, cium tangan dia. Orang tengok bengkak, orang lain tengok bengkak tak puas hati kan. Itu bagi orang yang orang kata mencari ya, kelebihan suhbatul ulama, berkawan dengan ulama ni. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Faqad ruwiya annahu kana idza awa ila firashihi. Syaddad bin Aus ini bila dia hidup satu rumah dengan Osman bin Affan, dia perhati belaka menantu Nabi ni. Makna menantu Nabi ni dia takkan buat kecuali apa yang bapa mertua dia buat, Nabi SAW ya. Contoh macam Fatimah anak Nabi tu kan. Aisyah kata kalau kau tengok Fatimah ni berjalan, dia punya cara berjalan lenggok dia sebiji macam bapa dia, tak beza langsung. Tu Fatimah tu kalau berjalan betul-betul macam Nabi. Jadi Syaddad ni diceritakan duduk dengan Osman, belajar qiyam dengan dia sampailah dia dewasa. Kesan keberkatan berkawan dengan Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyebabkan dia menjadi seorang yang amat wara' dan amat takutkan hari akhirat. Faqad ruwiyah diceritakan annahu idza awa ila firashi liyanala qadra min ar-rahati. Pada waktu malam bila dia nak tidur, dia pun baring dekat atas katil dia. Salla yataqallab fi maj'ihi. Dia tak boleh nak lelap. Macam itulah bila dia baring aja, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri, letak tangan atas kepala, letak tak boleh nak tidur kata. Ka'annahu fawqa nuhasin mahmiyin. Macam dia dibaring atas benda yang panas, tak boleh tidur, gelisah. Wa huwa yaqul, lalu ditanya kepada dia, kenapa kau macam ni? Rumah tanya, abang kenapa tak tidur ni bang? Gelisah ke kanan kiri, apa hal ni bang? Apa dia kata? Allahumma inna nara jahannam aqlaqatni fama astati'un an anam. Ya Allah, aku terkenang kepada neraka jahannam ya Allah. Aku bimbang aku masuk neraka jahannam, maka aku tak mampu nak tidur ya Allah. Wa azhabatil kara an ainai fama utiku an aghfuwa. Menyebabkan bila teringat ke neraka jahannam tu, langsung tak boleh nak al-ghafwu ni tuan-tuan, lelap kerja, tak boleh langsung kan. Kita cuba kalau malam tak tidur, cuba ingat ke neraka ni, kejap dia tidur. Istighfar lebih kurang terus tidur. Kita kalau gelisah kejap kanan, kejap kiri, tu dia ada dua makna lah. Yang pertama, hutang banyak. Hutang banyak. Ahlul kerja satu. Yang kedua, bila kata abang apa pasal tak tidur ni? Tak ada apa-apa. Abang tak tidur lagi? Tak ada apa-apa. Yang tak tidur lagi bang, tidurlah cepat. Itu maknanya ada cawangan satu lagi lah tu. Yang perempuan hati-hati ya.
Jangan kata, bang apa pasal tak tidur? Entahlah, tiba-tiba malam ni abang rasa macam seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, Syaddad bin Aus radhiyallahu taala. Bini kata, nak mampus apa lagi aku ni? Jadi sahabat lah pula. Kan? Tapi tak mustahil kan. Bila kita dah berumur ni tuan-tuan, kadang-kadang terkenal juga dosa-dosa ni, tak boleh nak tidur juga. Tapi kita macam tu lah. Tak boleh nak tidur pun, lala tidur juga kita ni. Sumayakum, bila tak boleh nak tidur, dia akan bangkit pelan-pelan pada katil dia. Yaqumu wa yusalli hatta yusfira subuhu. Dia akan bangkit qiyamul lail sampai ke waktu subuh. Maknanya malam tak tidur. Tu. Tapi diorang ni sihat tuan-tuan. Diorang bila sahabat Nabi kita baca hidup diorang ni memang prepare nak mati betul lah. Dia anggap akhirat tu memang benda bukan main-main lah benda tu. Dia prepare betul-betul sampai malam tak tidur. Siang berpuasa, bersedekah, berjihad. Kan? Tak macam kita. Waqad kana Syaddad bin Aus أحد القلائل الذين جمعوا العلم إلى الحلم فقد كان عارفه من الصحابة يقولون عنه. Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu antara seorang sahabat yang Allah Taala berikan kepadanya ilmu dan sifat lemah lembut. Lalu dikatakan pada mukadimah tadi, inna minan nasi ma yu'ta ilman wa la yu'ta hilman. Ada orang dikurniakan ilmu tetapi tidak dikurniakan lemah lembut. Kan kita kadang kalau ingat masa belajar dulu, ustaz-ustaz kita kan, ilmu ada tapi garang, la ilaha illallah, garangnya. Ana rasa tuan-tuan tak dapat guru garang macam aku. Ya, saya punya guru tu, dia kalau mengajar, dia bawa kamus, tahu kamus kan? Kamus dia tu zaman tu jarang orang guna kamus sebagai kamus munjid, tebal sebapak kau tahu tak kamus tu. Tak ada kat sini, ketebalannya tak ada kat sini. Lebih tebal pada ni kau tahu tak? Kamus munjid tu. Dia letak atasnya. Kita tengok kamus pun dah seriau dah orang kata. Zaman tu kamus tu mahal. Katanya harga 100 lebih lah kamus munjid ni. Nama ustaz tu almarhum Ustaz Rahmat. Tapi langsung tak ada rahmat tuan-tuan. Senang cerita je macam tu. Ya, almarhum. Oh, dia garang sungguh garang. Banjar Alaika, Banjar Masin, kada idak aku kada tahok. Gitu. Kalau dia dah marah, ikam, aku bilang sampai 3, 1, 2, 3. Dah kajong kau. Bersepah lagi. Dia belasah pakai batang bemban ubi kayu, simple present ten apa barang. Kayu api saya. Garang, sungguh memang garang. Tapi bila aku kenangkan balik, ya Allah syukur dapat guru garang macam tu. Kalau tak ada orang aku ni. Abang aku kena kejual sepanjat pokok apa tu, pokok pelam kau tahu tak? Daripada maghrib dia duduk ke atas pokok pelam tu sampai besok pagi tak turun-turun. Iktikaf atas pokok kau tahu tak? Ikam kalau turun kau siap kau dia katakan. Duduklah atas tu main dengan kerengga keletak. Tak turun-turun. Terbaik ah. Garang. Tapi yelah nak kata macam mana karakter dia macam tu ya. Semoga Allah merahmati insya-Allah. Amin. Anda pernah ingat sekali tu ada kes lah budak buat perangai kan. Kes tak semai subuh jemaah rasanya. Dia kata kok tahu ada budak tak turun semai jemaah kau siap kau dia kata. Dia duduk kat surau ni, dia pun macam berzikir tu. Orang dulu lain tu dia ada amalan ilmu pemanas warm up dia panggil. Pemanas body ni. Dia berzikir, ya qawi, ya benda aku, ya jabar, ya mutakabir, ya muntaqim. Oh, dia dah berzikir. Oh, siap. Oh, dia turun tu tuan-tuan. Dia belasah budak tu, berdarah-darah kau tahu. Memang ngeri. Tapi macam itulah saya kata. Dulu, ustaz belasah macam mana pun, tak pernah mak bapak datang sekolah, report ke, polis datang, tak ada. Dia bagi anak murid tu kat sekolah, kira orang panggil apa? Kira wakaf lah budak ni. Wakaf lah kan. Kalau hidup, kalau matilah. Aku pun tak faham lah mak bapak dulu. Memang simple present ten lah. Jadi kita ni biasalah kena susah macam tu. Sekali tu sembahyang juga kan. Sembahyang asar, berbaris. Baris masuk kelas ni lah. Dia tunggu dekat tangga. Tangga mencurang macam tu, tangga asrama. Dia dekat sini ha.
Aku kira sampai 3, 1. Dia pegang ni apa? Tali pinggang. 2, 3. Budak-budak lari macam kambing keluar kandang. Sama. Dia tunggu dekat tangga ni, dekat bawah ni. Yang tunggu ni. Dia 5. Mau lompat ke sana. Aku ni budak lompat skill tak cukup lagi kan. Nampak tak ada kepala dah. Berbelit kau tahu tak ni apa benda tali pinggang tu. Tarik balik. Bodoh tak tercabut je kepala aku. Apa baik kan, memang brutal. Tapi itulah aku kenang-kenang. Tak pula aku repot dekat mak abah aku kan. Dia kejut subuh. Zaman tu elektrik tak ada bang. Subuh dia pakai apa? Pakai obo. Kita tidur tu mimpi masuk syurga kau tahu tak? Tiba-tiba masuk neraka gitu lah. Terbakar kening kau tahu. Subuh. Gua berlari budak-budak pergi sembahyang subuh. Brutal kan ni. Subuh time wirid. Kita jenis kuat tidur. Allah bagi nikmat tidur. Saya kata macam mana? Ya, keturunan Ashabul Kahfi. Redha je lah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma. Dia datang kat belakang tu. Dia sembat dengan tu. Hilang nikmat tidur 40 tahun kau tu tak? Kesalahan apa? Tidur tengah wirid. Tu kesalahannya tuan-tuan. Tak boleh tak bagi can. Tapi alhamdulillah aku kena balik jatuh. Alhamdulillah ya Allah. Kalaulah aku tak belajar macam tu, tak ada orang aku ni. Nak kata macam mana ada orang macam tu garang sangat-sangat. Wa inna minhum ma yu'ta hilman wa la yu'ta ilman. Ada orang tu pula lembut sangat, ilmu tak ada pun ada juga kan. Pesen ada macam-macam lah. Ada juga seorang ustaz kita tu kan, lembut orangnya. Saya ingat lagi dia mengajar tu, kita pernah tegur dia. Bila kita tegur dia, dia kata, betul ke? Dia pun tak confident. Nah kan, anda pun dah lupa dah lama dah cerita masa kita budak dulu. Tapi dia orang baik lah. Wa inna Shaddad bin Aus yu'ta ilma wa hilma ma'an. Shaddad bin Aus, Allah bagi dua-dua dekat dia. Ilmu pun ada, penyayang pun ada juga. Ini yang ada dekat syekh-syekh yang kita belajar dekat Syria dulu. Macam itulah. Dia ajar kita ni macam dia ajar anak dia sendiri. Ya bunaya ta'alahun. Wahai anakku, mai sini kan. Memang lembutlah syekh-syekh Syria ni. Dia tak macam mesti orangnya kasar, garang. Allah Ta'ala takdirkan macam tu ya. وقد عرف الفاروق رضي الله تعالى عنه ما يتهلى به شداد بن أوس من نبيل الخلال فاستعمله واليا على حمص بعد أن تخلى عن ولايتها سعيد بن عامر الجمحي. Sayyidina Umar bin Al-Faruq radhiyallahu taala anhu pernah melantik dia ni menjadi YB di Homs, Syria setelah digantikan Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Kita pernah cerita dulu kan kat surau ni, Sa'id bin Amir Al-Jumahi seorang YB yang dilantik zaman Umar bin Al-Khattab, yang amat zuhud ya. Yang rakyat tak puas hati dekat dia 3 perkara kan. Yang pertama apa? Yang pertama dia ni malam-malam dia tak layan. Kalau orang datang YB, YB Assalamualaikum, dia tak buka pintu. Kemudian yang kedua, dia keluar lewat. Dia bertugas lewat. Ya, pukul 10 baru nampak muka YB. Sepatut lepas subuh tu nampak muka. Pukul 10 baru nampak. Ni YB apa ni Kemudian yang ketiga, dia ni ada sawan. Kadang-kadang kita tengah duduk dengar tazkirah dia, tiba-tiba wah berjoget macam tu. Apa hal YB aku ni? Pelik. Orang pun repot dekat Omar. Omar ni kita dah cerita orang yang tak tahu nak katalah tuan-tuan. Tak ada orang boleh buat macam Omar buat. Dia jaga sungguh selagi dia mampu. Dapat repot, apa dia? Wahabi kau kena macam tu. Terus pergi Syria. Kau ingat Syria dengan Madinah kau dekat-dekat apa? Naik kapal terbang pun bengkak bontot kau tu tak? Ini pula naik unta. Kedeguk. Sampai dekat sana Omar tanya, apa yang kau tak puas dengan YB kau orang ni? Tu 3 benda tu. Omar kata, ya Allah, aku tahu dia orang baik Allah. Tapi kenapa dia buat kerja macam ni? Malam-malam orang datang tak layan.
Lepas tu masuk pejabat lewat, pukul 10 baru nampak muka. Lepas tu katanya ada sawan. Dulu masa ambil calon, elok, sihat walafiat. Tiba-tiba ni ada sawan lah pula. Main mana ni? Kan? Jadi, Omar tanya dekat dia, wahai Sa'id bin Amir, jawab 3 soalan ni. Apa kata Sa'id bin Amir? Wallahi aku tak nak jawab. Omar kata, jawab. Rakyat nak tahu kenapa kau macam ni. Dia pun kata, yang pertama, aku ni cukuplah waktu siang untuk rakyat. Cukuplah siang untuk rakyat. Malam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita malam untuk bini pertama, kedua, ketiga dan keempat kan. Dia malam untuk Allah. Cukuplah siang aku dah puas dengan rakyat. Bagilah peluang aku dengan Allah pada waktu malam. Itu yang pertama. Omar dengar mengalir air mata, ya Allah baiknya lah kau ni. Orang kata macam tu ya. Yang kedua, kenapa kau lewat pukul 10 baru nampak muka? Omar kan, aku ni pagi-pagi nak basuh baju dulu kan. Omar kata tak ada bibik. Mana ada bibik? Bibik tak ada. Yelah perenggai. Akulah kena uli roti, nak bagi roti tu kembang bukan cepat. Kalau zaman sekarang punya ibu roti sekejap je kemas mangkuk. Ni roti lambat. Nak tunggu roti tu kembang lambat. Kata. Lepas tu bakar roti tu, bagi anak nak makan, bagi bini makan, dah siap semua kerja rumah, baru jumpa rakyat. Macam tu. Dan yang ketiga, kau kena sawan ke? Aku mana ada sawan, aku sihat. Habis tu, yang orang kata kau menjerit, lolong tiba-tiba tu, dia kata aku terkenang. Dulu, masa zaman sebelum aku masuk Islam, masa tu seorang sahabat Nabi bernama apa? Khubaib bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ditangkap oleh orang Mekah. Orang Mekah tangkap, orang Mekah ikat dia dekat tiang, dikeraknya telinga, dikeraknya hidung, dikelarnya muka, dikelar kan. Aku tengok depan mata aku orang buat macam tu dekat Khubaib bin Adi. Lalu orang tanya dekat Khubaib bin Adi, wahai Khubaib, atuhibbu an yakuna Muhammadan makanaka? Ayakuna Muhammadun makanaka? Kau nak tak wahai Khubaib, kalau tempat kau sekarang ini digantikan oleh Muhammad, kau nak tak Muhammad ganti tempat kau? Apa kata Khubaib? Wallahi demi Allah, jangankan kau nak buat Muhammad macam ni, aku dengar Muhammad kena syaukah, kena duri pun aku tak sanggup. Kau nak seksa Muhammad, takkan aku boleh terima benda macam tu. Lalu dia pun dikelar. Sebelum dia dibunuh, dia berdoa, ya Allah, balas dendamlah ke atas mereka, kau hancurkan mereka ya Allah. Sa'id bin Amir al-Jumahi masa tu kecil lagi, dia dengar doa tu. Dia kata, kalaulah Allah makbulkan doa tu masa tu, aku ada dalam majlis maksiat tu, aku tengok dengan aku bala kena mati, masuk kapir, masuk neraka belakang aku sekali. Itu aku bimbang tu. Sebab tu bila aku dah beriman macam ni, aku terkenang cerita lama, aku menjerit spontan pasal apa? Bimbang kalau Allah takdirkan aku mati dalam majlis maksiat tu. Tak pasal aku. Kan? Menangis Omar dengar. Kan? Omar bila dengar macam tu, Omar kata, bermula pada hari ni, ambil duit ni, belilah kelengkapan, belilah mesin basuh. Contohlah kan. Ambil bibi, ambil. Tak, aku tak nak benda tu. Aku tak nak. Aku nak kekal macam ni. Lalas lama-lama kemudian, dia letak jawatan, ganti dengan Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Walaqad dhalla yali umurahum hatta istushhida Uthman bin Affan. Jadi, Shaddad ni, dia orangnya lembut dengan rakyat. Relax, cool. Orang marah-marah pun dia relax kan. Jadi orang pun mati kutu lah kan. Nak marah lah, YB ni payah betul lah. Dia tak berasa hati. Tak apa, sabar insyaAllah. Kan? Boleh. Macam YB baru ni kan, yang Syiah tu. Alah slownya lah YB ni kata. Bagus sungguh. Kan? Aku rasa kasar aku lagi rasa-rasanya. Dia lembut orangnya, bagus dia. Yelah orang cabuk gigi ni tuan-tuan kena lembut tuan-tuan. Kalau kasar tak jadi cabuk gigi saya. Kan? Kopak mulut orang tu. Macam tu. Walaqad dhalla yali umurahum hatta istushhida Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia jadi YB zaman Umar, sampailah zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampailah Sayyidina Uthman gugur syahid, mati dibunuh. Bila dapat berita Uthman mati dibunuh, dia letak jawatan, dia balik semula ke Madinah. Fajama ahlahu wa abna'ahu wa nazaha bihim an madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira qalin laha wala karihin. Bila berlaku fitnah kematian Uthman bin Affan, dia sedih.
Kan sejak akhir ni macam-macam fitnah berlaku, dia kata itulah gini. Jadi kan dia kan orang jenis sentimental kan, orang lembut macam tu, dia tak suka gaduh-gaduh ni, dia tak suka. Jadi ada karakter macam tu, kita pun tak boleh paksa orang juga kan. Ada orang ni takbir tu memang bagi kat dia lah tu kalau bab tu kan. Yang member kita tak boleh dia Allahu Akbar macam tu. Kau jangan marah dia, dah pesen karakter macam tu kan. Ada orang dia suka senyum. Okey, alhamdulillah. Ada seorang hamba Allah kerja turun dari KLCC tu. Allah, dia tu aku rasa tak ada dosa lah orang tu ni. Jadi suka sokmo. Ustaz berkhabar? Alhamdulillah. Aina dia kutip mana pun. Ustaz jangan lupa dah lagi. Aduh, aku kata. Sampai aku pun confuse. Dia kat rumah macam ni juga ke? Kalau dengan anak-anak tu macam mana agak-agaknya kan. Memang tak pernah marah anak lah. Nak marah je. Suka pesen macam tu. Nak kata macam mana Allah cerita dia macam tu. Ada orang pula muka dia tak gitu. Kening dia bengkok panjang gini. Aja marah ke? Tak marah pun. Dah kening macam tu. Tak tahu. Anak biasa je ni. Betul je, tak marah. Tak marah. Tapi muka macam marah, nak kata macam mana? Dah pesen muka macam tu saya, memang ada. Allah, muka macam tu makruh duduk kat depan tuan-tuan. Dia duduk belakang-belakang sana tu. Cuba lah adjust sikit kening tu bila kau tidur tu kan, kau ambil selotip, kau tarik sikit tu. Tapi jangan pula jadi macam Star Trek gitu. Kan? Pelik pula rupanya. Nak kata macam mana. Ya? Lepas tu syukur tau kita ni, kalau Allah bagi kita ni, ada hilm, lemah lembut, happy, suka, syukur. Ada orang tak suka. Apa gelak ni? Gelak hati. Lemak. Kan? Sabar je lah. Jadi dia ni tuan-tuan, orang yang mudah berasa hati, tak suka kan. Bila berlaku pembunuhan Osman, dia sedih sangat-sangat. Dan dia buat keputusan, dia nak pindah daripada Madinah. Dia kata, aku pindah bukan dengan sebab aku benci Madinah. Tak, aku sayang sangat Madinah. Mana tak sayangnya? Tempat wafatnya Rasulullah SAW. Tapi aku dah tak tahan lah. Ya? Sedih sangat macam Bilal kan. Bila Bilal dah tak tahan sangat, pindah ke Syria. Wa khatta rihalahu fi Palestin, ardil qadasat wa masra Rasulullah SAW. Dan akhirnya beliau pindah ke Palestin, duduk dekat sana dengan beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ghaira annahu dhalla ma'a dhalika shadidal hanin ila Makkah manba'an nur. كثير التشوق إلى المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Walaupun duduk dekat Palestin jauh, tapi hati itu tetap terkenang Makkah dan Al-Madinah. Haddasa Fatan bin Mujashi'. Ada seorang orang muda cerita. Tuan-tuan boleh sabar tuan-tuan malam ni. Nak berhabis cerita ni. Boleh? Nah, duduk je lah. Ya, kalau nak kencing kau keluar je lah. Seorang pemuda bernama daripada kabilah Mujashi' cerita. Intalaqtu min ardi Syam ana wa sahbun li qasidina Baitul Haram. Satu hari kami ni nak pergi buat haji. Ya, daripada Syam, Palestin, Syria ni kami nak buat ibadat haji. Fa idza nahnu, jadi kita pun melintas padang pasir lah. Syria, kita akan jumpa Madinah dulu. Palestin, Jordan, Lebanon tu kita akan jumpa Madinah, baru jumpa Makkah. On the way, sampai dekat tengah-tengah padang pasir, kami nampak ada kemah banyak kemah kecil-kecil, dan dekat tengah-tengah tu ada kemah paling besar sekali. Kami pun pergi singgah kat situ. Faqultu li ashabi, alaikum bi sahibi hadzal fustat fa innahu sayyidun min sadatil qaum. Aku pun kata dekat kawan-kawan aku, jom kita pergi dekat kemah besar ni. Ni nampak gaya ni, kalau kemah besar ni mesti tuan milik kemah-kemah yang kecil. Ya, mesti orang yang berharta, orang yang baik dan sebagainya lah. Falamma balagna al-fustat sallimna faradda as-salama rajulun kana qa'iman hunak wa hasya lana wa basya. Kami pun pergi dekat kemah yang paling besar tu. Kami pun bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu ada lelaki, orang panggil guard lah kat situ kan, jaga kemah besar tu, menjawab salam. Waalaikumsalam wa hasya wa basya. Dia pun senyum juga kami. وما هو إلا قليل حتى خرج إلينا شيخ وقور جليل القدر. Tak lama kemudian keluar daripada kemah ini seorang lelaki yang tua, yang amat dihormati oleh orang-orang yang ada dekat kawasan kemah ni.
Falamma ra'aynahu hibnahu mahabatan lam nahab mithlaha qat. Bila kami tengok orang tua ni, kami rasa takut. Pasal dia punya pengikut dia ramai. Bila dia keluar, orang-orang semua keluar belakang hormat ke dia. Kami tak kenal siapa dia ni. Jadi takut, kesilap kemah kita ni kan. Takut-takut ketua penyamun ke siapa, Allahu alam ni. Fahyana. Lalu dia pun ucapkan salam kepada kami. Faradadna at-tahiyyata bi ahsana minha. Dan kami ni pun jawab salam tu dengan penuh skema lah orang kata. Kalau dia kata Assalamualaikum, kami kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjanglah pula, takut kan. Faqal, maka lelaki tu ni kata, Man antum? Kamu siapa, daripada mana? Nahnu fityatun kharajna lina umma baital atiq. Tuan, kami ni datang daripada Syam menuju ke semenanjung Arab untuk melakukan ibadat haji ke Makkah. Fanazara ilaina fi hunuwin wa ka'annama harakat kalimatuna ashjanahu faqal wa ana tuhadithuni nafsi bi an amdiya ila baitil haram wa sa'ashabukum insyaallah. Dia kata nak pergi Mekah. Bila sebutnya Mekah tu, tiba-tiba orang tua ni nampak sebek muka. Lama dah tak pergi Mekah, rindunya lah Mekah tu. Apa hal pula orang tua ni? Rupa-rupanya Syaddad bin Aus, tuan-tuan. Dah lama sangat tak ke Mekah tu. Rindu sangat-sangat kan. Dia jauh tu, Syam nak ke Mekah tu jauh. Sedih sangat. Dia kata apa tu? Alhamdulillah lah, sedang molek lah kau datang. Atuk ni pun dah lama dah nak berangan ke Mekah. Kan? Atuk lama dah berangan nak ke Mekah. InsyaAllah atuk akan ikut kamu sekali. Kita kata, biar betul atuk ni kan. Semana dah. Lalu Syaddad bin Aus pun panggil, anak-anak semua, cucu-cucu cicit semua keluar. Dia panggil belaka. Fakhraja ilaihi min tilkal akhbiya syababun kathirun ka'annahum nujumun zuhur. Fajama'ahum wa khatabahu wa awsahum summa qal. Bila dia cakap macam tu, keluar semua cucu atuk. Mam, kemah ni kata semua keluar belaka. Mak datuk punyalah ramai. Anak dia, cucu dia, cicit dia punyalah ramai. Jadi dengar cakap belaka baik, tuan-tuan. Keturunan orang baik-baik ni. Kalau tuan-tuan je lah, kita mungkin biasa pernah jumpa lah orang Melayu dapat anak-anak baik belaka. Arab biasa punya macam tu. Saya ada kenal orang Arab, tuan-tuan. Dia ni baik kata, slow, relax, very cool. Bini 2. Tapi aku sembang. Bila kita dah rapat dengan dia kan, dah lama sembang, dia kata apa tahu? Dia kata, aku cerita kat engkau ni, dia kata, aku dah cerai kan dua-dua bini aku. Aku kata, biar betul kau. Nampak slow gila, relax. Kau cerai? Dah cerai. Dah rujuk balik. Rujuk dah, dia kata. Kenapa kau cerai? Kan? Yang pertama, bini pertama aku cerai sebab dia tak jaga hati mak aku. Bagi aku, mak aku ni khatul ahmar. Khatul ahmar ni, panggil apa? Garisan merah. Jangan kau melampau garisan ni. Kau cakap pasal mak aku, cakap banyak, aku cerai kau. Terus smack down, tak bagi chance. Kalau kita mana macam tu kan. Kita ada kau-tim lagi. Tak. Orang Arab tak. Kalau dia dah kata dia sayang dekat mak abah dia, tuan-tuan, memang macam tu. Memang sayang sungguh. Memang macam tu. Kita Melayu lain tau. Kita kadang kita tengok budak Melayu sekarang ni, nak cium tangan bapak pun tak cium. Salah gitu, lepas tu tak kat dahi. Siapa aja? Endon aja. Tengok cerita Endon. Orang cium kau tu tak tangan mak abah kau tu. Kita tak. Kadang-kadang nak cium malu, nak peluk malu. Padahal bukan orang lain, mak abah kau juga. Harap tak. Dia cium, dia peluk, dia cium kaki mak abah dia. Gitu. Jadi bila Syaddad bin Aus dipanggil, anak-anak semua, cucu keluar belaka. Semua kumpul belaka ni. Rupa-rupanya dia nak bagi wasiat. Memang dia dah rindu sangat nak ke Mekah. Innakum ya baniya lam tara minal khairi illa atrafahu. Wahai anak-anakku semua, cucu-cucu semua, atuk nak pesan. Kamu semua ni, kamu tidak pernah melihat kebaikan kecuali hujung-hujungnya sahaja. Kamu tak tengok kebaikan yang sebenar-benarnya. Benda yang baik ni, kau baru tengok mukadimah, kau tak tengok sebenar-sebenar kebaikan ni. Walam tara minal syarri illa atrafahu aidan. Dan benda yang jahat, benda yang buruk pun, korang hanya tengok ujung-ujung saja. Kau tak tengok sejahat-jahat benda. Kau tak tengok lagi benda tu.
wala yafutkum annal khaira kullahu bihadzafirihi fil jannah. Jangan korang kerugian, ketinggalan. Kebaikan, kalau kau nak tengok semua kebaikan nikmat ini di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tengok depan mata ni kebaikan yang sikit sahaja. Kau nak tengok kebaikan yang sesungguh-sungguhnya, kau masuk syurga baru kau tengok. Begitu juga dosa, kejahatan yang kita nampak depan mata kita ni sikit-sikit saja. Kejahatan yang sebenarnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni zaman dia tuan-tuan, zaman dia mana ada Astro, mana ada TV, mana ada internet, mana ada kan. Mana nak tengok unta pula. Nak tengok aurat orang mana ada, paling-paling tengok unta bogel je tuan-tuan. Tengok telur unta berdosa ke? Tak berdosa kan. Tengok telur unta hari-hari tengok. Gelap hati, tak gelap saya, tak gelap hati, tunggu aku cakap kan. Tapi kalau tengok telur orang, siap dengan main-main. Jadi kita pada hari ini lebih teruklah kan maksud kita pada hari ini. Wa anna dunya aradun hadirun ya'kulu minhal albaru wal fajir. Anak-anak semua, dunia ni benda yang ada depan mata, orang baik pun dapat, orang jahat pun dapat. Tapi kena ingat, wa anal akhirata wa'dun sadiqun yahkumu fiha malikun adilun. Kita akan berada di hari akhirat dan kita akan dihakimi oleh hakim yang teramat adil, Allah Subhanahu wa taala. Wa anna likulli min dunya wal akhirah banun. Dunia ada anak-anaknya, akhirat pun ada anak-anaknya. Fakunu abna al akhirah. Maka pesanan atuk kepada kamu semua, jadilah kamu anak-anak hari akhirat. Wala takunu abna ad-dunya. Jangan sekali-kali kamu jadi anak-anak kepada dunia. Maknanya jangan kejar dunia. Summa a'lana azmahu ala rahil. Dan dia kata, atuk nak ke Mekah, ya, kau jagalah dia elok. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lain kali insyaAllah. Belum habis kuliah lagi tuan-tuan. Ni cerita ni, aku belum habis lagi ni. Qala fatan mujashid. Qultu lil waqifina hauli. Kami ni tak kenal. Siapa orang tua ni ha? Anak ramai, cucu ramai, cakap pun hebat. Lalu orang yang ada dekat keliling kemah kata, hadza huwa Shaddad bin Aus sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu sahibihi. Inilah sahabat Nabi Shaddad bin Aus. Dia sahabat, bapa dia pun sahabat Nabi. Allahu akbar. Kan untung kan kita ni, Allah, dapat tengok buku ulama pun seronok dah rasa. Sebab tu ialah macam habaib ni tuan-tuan. Kemungkinan memang sungguh mereka keturunan Nabi. Tak mustahil. Yalah kalau dia keturunan Nabi, syukurlah kita dapat tengok anak keturunan Nabi. Kalau bukan, dia bohong, dia berdosa, tu je lah. Susah apa, tak payah gaduh lah. Tak, ya ke tidak, ya ke, tak payah, ya ke tidak, tak payah. InsyaAllah, ya, segi waraknya, macam Habib Ali Zainal Abidin, orang yang alim, yang warak, yang zuhud. Anak suka dengar kalau cara cakap tu, nampak dia orang bukan sebarangan. Habib Ali Zainal Abidin tu tuan-tuan, dia bukan orang yang kosong lah, dia orang yang ada ilmu. Dia memang insya-Allah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hiya illa lahazat hatta da'a lana bi sawiki wa ja'ala yabusu lana yadihi wa yut'imuna wa yasqina. Tak lama kemudian, jadi sebelum Shaddad bin Aus berangkat ke Mekah, dia pun buat jamuan, ajak kita makan semua. فلما أذف موعد الرحيل خرجنا معه ومضينا في طريقنا حتى إذا بلغنا مكانا مرتفع من الأرض ألقينا في رحالنا طلبا لراحته فقام للغلام من غلمانه اصنع لنا طعاما نتلهى به. Jadi kita orang pun berjalan dengan dia menuju ke Mekah. Setelah beberapa jauh lah kan, beberapa ratus kilometer perjalanan, sampailah waktu rehat. Shaddad bin Aus pun kata dekat pembantu dia, okey, bantu nak, kita rehat dulu ya kat sini. Kita pasang kemah, kita masak dulu. Okey, rehat belaka. Masa rehat tu, Shaddad bin Aus kata apa? Isna' lana ta'aman natalaha bihi, dia kata. Buat makanan, kita berseronok dengannya. Masak dan kita berseronok dengannya. Dia cakap, natalaha bihi. Buat makanan dan berseronok dengannya. Fa'ajibna li kalimatihi hadhihi. Maka kita orang ni pelik. Tok Syekh kata macam ni. Makan untuk makan, bukan main-main kan. Ada main seronok-seronok pula. Wa ankara alaihi syabun minna qawlahu natalaha bihi. Ada di antara kami ni kata,
Ish, mana mungkin seorang sahabat Nabi boleh kata macam tu. Lalu budak antara orang muda ni pun beranikan diri cakap, Tuan, minta maaf ya, tadi saya dengar Tuan cakap nasna' ta'aman natalaha bihi. Betul ke Tuan cakap macam tu? Buat makanan kita enjoy. Macam tu ke? Apa kata Syahid? Astaghfirullahalazim. Aku cakap macam tu ke? Dia rasa berdosa, tuan-tuan. Fanadima ala kalimati tilk. Astaghfirullahalazim. Aku cakap macam tu ke? Dia kata apa tau? Jazakumullahu ani khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kau, tegur aku. Summa atba'a qailan. Kemudian dia kata apa? Dalam keadaan sedih sangat-sangat. Wallahi, demi Allah. Ma takallamtu bi kalimatin منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أراقبها قبل أن أفضي بها غير هذه. Demi Allah, wahai anak-anak semua, sejak aku berbai'ah dengan Nabi SAW, aku tak pernah bercakap satu perkataan kecuali aku perhati dulu, aku fikir dulu, boleh cakap ke tidak benda tu. Tak pernah dalam hidup aku ni aku cakap kecuali aku fikir dulu, berdosa ke tidak, dapat pahala ke tidak, Nabi marah ke tidak, Allah redha ke tidak. Dah aku fikir, baru aku cakap. Tiba-tiba hari ni aku terlepas cakap natalaha bihi. Kita enjoy. Rasa berdosa, tuan-tuan. Kita pernah ke macam tu? Ada? Kau jangan terberang akulah. Mana ada, kita ni dah tak ada tapisan, kita pun tak tahu kita cakap apa, tuan-tuan. Dah banyak sangat mengapu kita ni kan. Tak tahu nak cakap apa dah kita ni. Sebab tu, yelah, kita mengajar pun kadang kena buat jok-jok ni. Kalau tak jadi muka sembab lah, keletih juga aku. Mujuk ada apa? Tasbih kafarah. Tujuan tasbih kafarah tu untuk apa? Untuk Allah ampunkan segala kesilapan kita dalam majlis ilmu. Terutama yang mengajar ni. Itu tasbih kafarah. Ada orang tanya kat Ana, Ustaz, habis tu kalau kita orang buat majlis al-karaoke, lepas tu kita tutupkan majlis al-kafarah, Allah ampun tak dosa kita. Kepala otak kau berjambul lah, aku kata kan. Banyak handsome bukan kau. Maka apa kata Syaddad bin Aus? Atuk minta maaf lah banyak-banyak. Sejak atuk bersahabat dengan Nabi, atuk tak pernah cakap benda-benda macam ni. Tapi macam mana tak atuk boleh tercakap macam natalaha bihi. Apa dia kata? Tengok dia pesan Tuan-tuan dengar dia kata apa kat tuan-tuan? Fala tahfazuha alayya wala tushayyi'uha anni. Jangan hafal perkataan ni tahu, dan jangan cerita dekat orang lain tahu. Dia kata macam tu. Tapi dia dah cerita kat kita, tuan-tuan. Apa cerita? Wa inna ma ahfazu anni ma arwihi lakum. Tapi hafal daripada aku apa yang aku riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana yang aku cakap ni dah cukup lah. Janganlah korang gunakan perkataan aku. Tapi ni cerita kan. Kalau tak cerita ni pula, kita tak tahu cerita dia. Nak khabar waraknya sahabat ni, itulah perkataan yang pernah dia cakap. Natalaha bihi, tu je. Cuma satulah atuk nak pesan daripada Rasulullah SAW. Pesanan akhir dia kata apa? Iza kana zannasu dhahaba wal fiddah. Satu hari nanti, manusia akan berebut-rebut menghimpunkan emas dan perak. Maka kamu berebut-rebutlah menjaga kalimah-kalimah ini. Yang pertama, Allahumma ini as'aluka sabat fil amri. Ya Allah, aku minta kepada engkau supaya engkau jadikan aku ni sabat fil amri, tetap dalam sesuatu urusan, insya-Allah. Amin. Wal azima ta'ala rusyid, dan diberikan kekuatan untuk mendapatkan petunjuk Allah. Amin. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku minta kepada engkau ya Allah syukur kepada nikmat engkau. Amin. Wa husna ibadatik, dan berbuat ibadat yang terbaik untuk engkau. Amin. Wa as'aluka yaqinan sadiqan wa qalban saliman, dan aku minta kepada engkau ya Allah keyakinan yang benar dan hati yang selamat. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku minta kepada engkau ya Allah daripada sebaik-baik apa yang kau tahu. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku minta jauh pada engkau ya Allah daripada perkara yang jahat apa yang kau tahu. Wa innaka 'allamul ghuyub, engkaulah Tuhan yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Inilah amin ya rabbal alamin. Ini antara perkataan yang diajar oleh Syaddad bin Aus sebagai yang nak menutup kesilapan. Dia menyebut perkataan natalaha bihi.
radhiyallahu anhu an Shaddad bin Aus wa ardahu wa ja'ala jannatil khuldi mathwahu. Semoga Allah meredai Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu dan Allah menjadikan syurga tempat tinggalnya. Falaqad kana tawwaban awwaban. Beliau seorang yang banyak bertaubat, seorang yang amat banyak beribadat kepada Allah. Hafiyan bil khairi, terlalu berat dengan kebaikan. Ba'idan anil syarri, terlalu jauh daripada kejahatan. Mu'athiran lima yurdillaha wa rasulahu, dan orang yang teramat mengambil berat apa-apa yang Allah dan Rasul redha kepadanya. Inilah Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Semoga kita ni tuan-tuan, nak tiru susah. Kita harapkan kita dapat syafaat mereka di padang mahsyar, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan semua, sekadar itulah untuk pertemuan kita, insya-Allah. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Sebagaimana biasalah, ada lagi nanti sempat lagi kuliah maghrib sempat lagi. 26 tu sempat lagi lah, sebelum 26. Kuliah maghrib sempat Makna masih lagi lah kita buat kutipan untuk Syria, sebab insya-Allah kita akan ke Syria 26 bulan 4 ni. Jadi ada satu lagi kuliah, jadi kita sedang mengumpulkan sebanyak yang mungkin dan juga kempen di Facebook. Dia bagi rakan-rakan Facebook, ialah budak-budak student ramai kan, nak bagi banyak tak mampu. Kita pause RM10 seorang pun dikira okey lah kan. RM10 hari ni tak banyak tuan-tuan, sikit je. Jadi kita harap-harap kalau dekat Facebook Ana tu followernya berapa jam? 71,000 gitulah lebih kurang. Kan dapatlah kod 70,000, kod 80, kod nak bagi lebih pun alhamdulillah. Sebab diorang mengharapkan sangat bantuan kita satu. Yang keduanya, insya-Allah 26, 27 tu saya dapat WhatsApp daripada sana. Muslim Care dilantik mengetuai 100 NGO di Syria tuan-tuan. Takbir, Allahu Akbar. Ialah satu bebanan sebenarnya, tapi kita pun tak pernah sangka kita ni Melayu, Melayu, Jawa, kan, Banjar, macam-macam kita ni. Tiba-tiba diberi kepercayaan mengetuai 100 NGO di Syria. Tak ke gila kita nak mikirnya tu. Tapi kita ada wakil kat sana lah, wakil orang Syria kan. Tapi begitulah kepercayaan yang diorang berikan, dan benda ni semua tuan-tuan daripada tuan-tuan juga. Infak tuan-tuan juga yang kita sampaikan, dan diorang teramat-amat berterima kasih ya. Jadi insya-Allah kita akan buat kutipan derma. Kemudian yang kedua, ini kawan saya tuan-tuan, saya balik cuti ke Maman baru-baru ni, di sebuah kampung paya Beranjut, Kemaman, Terengganu. Jadi kampung paya Beranjut Kemaman, Terengganu ni dia ada sejarah ni. Dulu saya ngajar surau tu, surau lama tu, zaman-zaman pemerintahan kerajaan Majapahit dulu tuan-tuan. Jadi surau tu sama dengan surau tuan-tuan, dirampas oleh kerajaan Barisan Nasional. Tapi bezanya tuan-tuan, kita menang kat Selangor, kita buka balik surau ni. Yang diorang bila tak menang terus tak boleh buka, sampai sekarang jadi kandang kambing surau tu tuan-tuan. Memang sedih kalau kau tengok surau tu jadi kandang kambing. Kambing lepak turun naik. Akhirnya diorang pun ikhtiar untuk beli tanah buat pasti dan juga surau. Jadi dia minta lah saya tolong, kita bantu sama-sama untuk sijil wakaf ya, satu kaki persegi RM20. Jadi saya rasa orang Shah Alam ni insya-Allah lah simple presentation insya-Allah. Amin. Semoga Allah murahkan rezeki kita semua insya-Allah. Amin. Allah berkatkan rezeki kita insya-Allah. Amin. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.